السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiyah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam ini saya akan membicarakan satu tajuk yang relevan dengan situasi yang sedang berlaku di Palestin hari ini, iaitu berkaitan dengan kezaliman Zionis, di mana sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kita bagaimana bencinya Yahudi kepada Jibril alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kita tentang salah satu sikap buruk Yahudi, iaitu sangat benci kepada malaikat Jibril alaihi salam. Apa kaitan kebencian Yahudi kepada malaikat Jibril alaihi salam dengan apa yang sedang berlaku di Palestin pada hari ini? Sidang hadirin mukminin, jikalau kita lihat dalam hadis yang menceritakan tentang perkara ini, kita akan dapati bagaimana kebencian Yahudi itu adalah berpunca kepada beberapa faktor. Kenapa Jibril alaihissalam dibenci oleh kaum ini? Ia mempunyai kaitan rapat dengan peranan malaikat Jibril alaihissalam. Kita tahu bahawa Jibril adalah ketua malaikat. Dia adalah pembesar malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tugas Jibril alaihi salam ialah menyampaikan wahyu, revelation daripada Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul yang diutuskan oleh Allah taala kepada manusia.
dari satu generasi ke satu generasi, dari satu zaman kepada satu zaman. Termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Allah Ta'ala menceritakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 hingga 194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin ke dalam hatimu, yakni hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau termasuk di kalangan orang yang memberi peringatan. Kenapa Jibril digelar sebagai Ar-Ruh? Kita tahu Jibril nama dia Jibril, tapi ada juga digunakan nama Ar-Ruh, termasuk Ar-Ruhul Amin. Ini menunjukkan kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Jibril alaihi salam berbanding dengan malaikat-malaikat Allah Ta'ala yang lain. Dia ketua. Maka bila ketua ni, dia pangkat dia lebih, dan dia ada gelaran yang istimewa. Dan antara gelaran istimewa yang Allah Ta'ala bagi kepada Jibril alaihi salam adalah Ar-Ruhul Amin. Jadi apa yang menyebabkan Yahudi ini cukup benci kepada Jibril? Selain daripada tugas dia yang menyampaikan wahyu Allah, Jibril alaihi salam, dia ada banyak lagi tugas-tugas lain sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, setiap malam bulan puasa, bulan Ramadan, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengajar Al-Quran kepada Nabi kita. Itu bulan Ramadan. Dia juga pernah mengimamkan sembahyang kepada Nabi kita untuk mengajar kepada Nabi tata cara solat sebagaimana yang diajarkan, sebagaimana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dalam Sahih Bukhari diceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Jibril turun lalu mengimamkan aku dalam sembahyang. Nabi kata, aku pun sembahyang bersama-sama dengan Jibril, dan aku sembahyang lagi bersama-sama dengan Jibril, dan aku sembahyang lagi bersama-sama dengan Jibril. Nabi ulang beberapa kali, dan Nabi kira dengan jari Nabi sebanyak 5 kali. Nabi sebut itu antara peranan Jibril alaihi salam. Dan dalam hadis yang lain, Nabi menceritakan bagaimana ketika mana sekali pertama wahyu diturunkan kepada Nabi, Nabi diajar cara-cara berwudu dan cara-cara sembahyang. Selain daripada itu, apa lagi yang Jibril buat? Jibril meruqyah Nabi kita. Ruqyah ni tuan-tuan, kita baca sebab kita ada sakit, sebab kita ditimpa musibah, kita stres, kita ruqyah, dan paling afdal kita ruqyah diri kita sendiri. Kita minta orang lain baca ruqyah dekat kita, bukan tak boleh, boleh, tapi kurang afdal. Yang afdalnya kita ruqyah diri kita sendiri. Sama ada tuan-tuan nak ruqyah baca Fatihah ke, baca ayat Quran yang lain ke, apa-apa yang kita ingat yang mudah bagi kita. Nak tunjuk mudahnya ruqyah syar'iyah, ruqyah yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Jadi benda yang Jibril buat ni tuan-tuan, semua benda elok. Kita tak nampak ada masalah pun. Jadi tang mana yang Yahudi tak suka sangat dekat Jibril ini? Kalau sekadar itu, apa masalah? Sekadar bawa wahyu daripada Allah,
Pergi sampaikan kepada semua nabi-nabi yang lain yang diutuskan oleh Allah. Apa masalahnya? Maka cerita dia bermula dengan kebencian Yahudi ini, dan Yahudi menganggap Jibril sebagai salah satu daripada musuh Yahudi yang paling besar, kerana Jibril membawa azab daripada Allah, kerana Jibril membawa malapetaka dengan sebab kemurkaan Allah kepada musuh-musuh Allah. Itu antara sebab yang pertama. Ini sebagaimana yang diceritakan oleh hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mana Ibnu Abbas menceritakan satu kumpulan orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ni tuan-tuan, dia ada satu grup pergi berjumpa dengan Nabi. Sampai dekat dengan Nabi, Yahudi ni kata apa? Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Abul Qasim ni salah satu kunyah Nabi. Dia panggil ya Abul Qasim, ceritakan kepada kami beberapa perkara yang akan kami tanyakan kepadamu. Perkara-perkara tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali seorang Nabi. Yahudi ni, dia pergi jumpa Nabi, dia buat macam teka-teki. Kami nak tanya ni, ada beberapa soalan, tapi kami nak tahu apa benda yang kami nak tanya. Lagu tu. Dia buat teka-teki. Dan orang hak tahu benda yang kami nak tanya ni tak ada orang lain melainkan dia tu Nabi sungguh. Dia nak test Nabi kita. Dia tak bagi tahu lagi apa soalan, tapi dia kata hak benda yang kami nak tanya ni, yang tahunya confirm dia tu Nabi. Maka Nabi pun jawab, tanyalah tentang semua benda yang kamu nak, yang kamu mahu. Nabi kata, tanyalah apa pun, tetapi berjanjilah kepada aku. Nabi suruh janji, sebagaimana apa yang diambil oleh Yaqub alaihi salam daripada anak-anaknya, sebagai jaminan untuk aku, jikalau aku benar-benar menceritakan kepada kamu tentang satu perkara dan kamu mengetahui perkara itu, maka kamu benar-benar mahu mengikuti aku dan memeluk Islam. Nabi kata, nak tanya apa? Tanya pilah. Nak tanya apa pun. Tapi Nabi suruh janji dulu. Yang mana sebagaimana Yaqub alaihi salam dengan anak-anak dia. Pasal apa Nabi sebut Nabi Yaqub? Sebab perkataan Israel itu merujuk kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Ni yang Yahudi duk bersungguh sangat, Zionis sungguh sangat nak bina negara Israel. Nama Israel itu datangnya daripada gelaran kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Ini antara nabi yang diimani oleh orang-orang Yahudi. Sebab tu Nabi kata sebagaimana yang diambil oleh Yaqub alaihi salam. Jadi kalau Nabi kata kalau aku cerita kepada kamu benda itu, dan sungguh sebagaimana yang hendak ditanya oleh Yahudi tadi, maka Nabi suruh janji yang kamu semua ni, Yahudi yang datang ni, akan ikut Nabi dan memeluk Islam. Maka Yahudi ni tuan-tuan, dia kata apa? Dia kata, okey, baik. Dia kata, kami akan ikut kemahuan kamu. Lalu Nabi pun tak kata, tanyalah apa yang kamu mahu, apa yang kamu suka. Lalu Yahudi ni kata, ceritakan kepada kami tentang 4 benda. Ada 4 benda yang kami akan tanya kepada kamu. Ceritakan kepada kami makanan apakah yang diharamkan oleh Israel, yakni oleh Nabi Yaqub terhadap dirinya sebelum kitab Taurat diturunkan. Dia sebut nombor 1, apa dia makanan yang diharamkan oleh Israel. Siapa dia Israel?
Nabi Yaqub alaihi salam. Sebab tu nama negara Israel lagi ni. Itu sebagai persediaan menjelang akhir zaman, menjelang kiamat, sebagaimana yang diimani oleh orang-orang Yahudi, khususnya Zionis. Lalu dia kata, sebutkan kepada kami bagaimana rupa air mani lelaki dan air mani perempuan, dan bagaimana boleh terjadinya anak lelaki dan anak perempuan, dan ceritakan kepada kami tentang Nabi yang ummi dalam Taurat, serta siapakah yang menjadi kekasihnya di kalangan malaikat. Nabi pun kata, berjanjilah kamu di atas nama Allah, jikalau aku dapat menceritakannya kepada kamu, maka kamu benar-benar akan mengikuti aku. Maka mereka mengiyakan tentang ikrar dan janji itu. Lalu Nabi jawab, dan benda hak Nabi jawab tu betul. Mereka mengiyakan jawapan Nabi, sungguh. Maknanya Nabi ni memang sungguh Nabi. Kita memang percaya Nabi kita seorang Nabi, tapi Yahudi pun akui bahawa apa yang Nabi jawab tu betul, dan itu tandanya bahawa Muhammad adalah benar-benar Nabi. Apa jawapan dia? Tentang makanan yang diharamkan oleh Israel, yakni Nabi Yaqub atas dirinya sendiri sebelum diturunkan Taurat. Apa dia yang Israel haramkan? Iaitu daging unta dan air susu unta. Nabi jawab betul ke tidak, tuan-tuan? Betul. Orang lain tak tahu jawapan ini, tiba-tiba Nabi tahu. Yang kedua, Nabi jawab, apabila air mani lelaki mengalahkan air mani perempuan, maka anaknya adalah lelaki dengan izin Allah. Dan apabila air mani perempuan dapat mengalahkan air mani lelaki, maka anaknya adalah anak perempuan dengan izin Allah. Yahudi kata betul jawapan itu, sebagaimana yang mereka tahu. Yang ketiganya, Nabi jawab, Nabi yang ummi ini kedua matanya tidur, tetapi hatinya tidak tidur. Mereka kata, ya, betul semua. Lepas tu, ketika Nabi jawab soalan yang nombor 4, siapakah di kalangan kekasih Nabi, di kalangan malaikat-malaikat Allah? Yahudi nak tahu, antara malaikat-malaikat Allah yang ramai itu, siapa dia malaikat yang jadi kekasih Nabi, hak Nabi paling sayang, Nabi paling kasih? Lalu Nabi jawab, Jibril alaihi salam. Bila dengar sahaja jawapan Nabi, Nabi kata antara malaikat yang Nabi paling sayang adalah Jibril. Lalu mereka menentang, mereka tidak mau menerima jawapan tersebut. Di sini permulaan tajuk dia, tuan-tuan. Kenapa Yahudi tidak boleh menerima nama Jibril alaihi salam yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiba-tiba mereka menolak Nabi. Mula-mula mereka kata betul dah, semua jawapan tadi betul. Maknanya sikit lagi Yahudi akan terima Nabi dan akan memeluk Islam. Tiba-tiba jawapan terakhir itu menyebabkan mereka marah. Mereka menolak Nabi. Sebab dia, tuan-tuan, terdapat di dalam jawapan mereka, jawapan Yahudi ini. Apa kata Yahudi yang jumpa dengan Nabi tadi? Bila dia dengar saja Nabi kata malaikat yang paling Nabi sayang, yang jadi kekasih Nabi adalah Jibril, maka kata Yahudi tadi, Jibril adalah malaikat yang selalu turun dengan membawa peperangan. Yahudi ni, tuan-tuan, sekarang ni dia perang. Tapi kenapa dia mengaitkan ketidaksukaan, kebencian mereka kepada Jibril dengan perang? Dia kata Jibril membawa pembunuhan, Jibril membawa azab.
Jibril adalah musuh kami, dia kata. Jibril adalah musuh kami, yakni musuh Yahudi. Lalu kata Yahudi tadi, seandainya engkau wahai Muhammad, engkau kata Mikail yang menurunkan rahmat, yang menurunkan hujan, tumbuh-tumbuhan, kalau Nabi jawab hak Nabi paling sayang, kekasih Nabi adalah Mikail, Yahudi ni kata, nescaya kami akan ikut kamu wahai Muhammad. Kalau jawab Mikail, tidak jawab Jibril, kami akan ikut kamu. Maka atas tuduhan itulah turunnya surah Al-Baqarah ayat 97 yang kita baca tadi. Turun surah Al-Baqarah ayat 97 yang kita baca tadi. Itu asbabun nuzul dia, tuan-tuan sekalian. Baik. Sidang hadirin mukminin, kenapakah Yahudi ini dia mengaitkan Jibril alaihi salam dengan pembunuhan? Kenapa Yahudi mengaitkan Jibril alaihi salam dengan peperangan? Kenapa dia mengaitkan Jibril alaihi salam dengan kebencian dia? Ini diulas oleh para ulama, kan? Para ulama mengulas asal usul kepada kebencian ini. Sidang hadirin mukminin, jikalau kita lihat kepada apa yang berlaku kepada golongan Yahudi ini, kita akan mengetahui kenapa mereka sangat membenci malaikat Jibril alaihi salam. Jibril ini cara sebutan dia ada beberapa cara sebutan. Para ulama membahaskan tentang asal usul nama Jibril. Contohnya, Ikrimah kata nama malaikat Jibril dia terdiri daripada 3 huruf, Jim, Ba, Ra, dengan maksud abd, hamba. Jibril, Jibr. Il dekat ujung itu adalah Allah. Jadi Jibril maknanya Abdullah. Dan pendapat ini juga disandarkan kepada satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ada di kalangan tabi'in yang kata Jibril itu, di hujung itu adalah nama yang berasal daripada bahasa Ibrani. Jadi bila sebut Jibril, maksudnya Abdullah, kan? Mikail, dekat ujung itu Allah. Israfil itu adalah Abdur Rahman. Itu pendapat-pendapat para ulama yang mengatakan bahawa itu, asal usul itu adalah satu bahasa yang maksud dia adalah Allah. Kemudian Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, dia kata Jibril ini dia ada beberapa lughah, bahasa, dialek, aksen, cara sebut. Contohnya orang-orang Hijaz dia sebut Jibril alaihi salam, dan kita di Malaysia ni pun kita banyak guna nama Jibril alaihi salam. Dan kebanyakan qurra, orang yang baca Quran, ahli baca Quran, dia menyebut dengan Jibril alaihi salam. Bani Asad dia sebut Jibrin. Kemudian orang-orang Najat, Tamim dan sebagainya, dia baca dengan Jibrail. Kita dengar ada orang Melayu pun sebut Jibrail. Pun betul juga. Jibril, Jibrail, Jibrin. Al-Qamah membacanya dengan Jibrail. Dan ada banyak cara sebutan dan cara bacaan yang berbeza. Dan ini disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kata Imam Ibn Hajar, ada 13 cara menyebutnya. Sebut Jibril, Jabril, Jabrail,
Jabrail, Jabrailu, Jabrailu, Jabrail, Jabrailu, Jabralu, Jabrail, Jarin, Jirin dan Jabrain. Itu semua istilah-istilah ataupun nama, cara sebut yang berbeza yang disebut oleh Al-Hafiz, oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, mereka membenci Jibril alaihi salam kerana Jibril alaihi salam adalah pembawa pembunuhan, mereka kata, yang membawa azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang disebut oleh golongan Yahudi. Dan inilah juga yang disebut oleh para tabi'in, oleh para ulama dan sebagainya. Contohnya Ats-Tsa'labi menceritakan, ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menceritakan sebab-sebab Yahudi membenci Jibril alaihi salam. Antaranya ialah ada di antara Nabi Yahudi ini yang menceritakan bahawa Bukhtanasar akan menghancurkan Baitul Maqdis. Kita tahu bahawa perang antara Israel dan Palestin hari ini pun tuan-tuan, puncanya kerana Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni para ulama berbeza pendapat. Bila sebut Masjid Al-Aqsa, bila sebut Baitul Maqdis, dia merujuk kepada kawasan yang mana? Sebahagian ulama kata Masjid Al-Aqsa itu ialah yang masjid yang ada kubah yang kala gelap tu. Itu Al-Aqsa. Ada yang kata termasuk kubah batu, kubah yang kala emas. Dan ada juga ulama yang mengatakan bahawa bila disebut Al-Masjidul Aqsa, dia merujuk keseluruhan kota, tembok Baitul Maqdis itu. Jadi itu ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi berdasarkan apa yang disebut oleh Ats-Tsa'labi, dia kata salah seorang Nabi Yahudi menceritakan bahawa Bukhtanasar akan menghancurkan Baitul Maqdis. Lalu mereka menghantar seorang lelaki untuk membunuh Bukhtanasar, sebab mereka nak mempertahankan Baitul Maqdis. Bila nak pergi bunuh, sampai kepada Bukhtanasar, tengok-tengok dia ni bukan satu orang lelaki yang hebat sangat pun, tapi Bukhtanasar ini satu orang lelaki yang lemah, pemuda yang lemah. Maka datang Jibril alaihi salam menghalang orang yang diupah oleh Yahudi itu daripada membunuh Bukhtanasar. Jibril kata dekat lelaki itu, kalau Allah menghendaki untuk memusnahkan kamu dengan melalui tangannya, dengan kekuatan Bukhtanasar yang kamu tengok dia lelaki yang lemah, dia bukan lelaki yang kuat, maka kamu tidak akan dapat mencegahnya. Jikalau Allah menghendaki, bukan dia yang melakukan sedemikian, maka macam mana, dengan hak apa yang kamu akan dapat membunuhnya? Kata Jibril alaihi salam. Lalu lelaki itu pun meninggalkannya, dan Bukhtanasar bertakbir. Dia bertakbir Allahu Akbar, dan dia memerangi Yahudi itu dan menghancurkan Baitul Maqdis. Kerana itulah Yahudi membenci malaikat Jibril alaihi salam. Ini disebut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari, syarah bagi Sahih Bukhari. Itu satu cerita. Cerita yang kedua tuan-tuan, cerita yang datang daripada Imam Ahmad dan juga Tirmizi dan juga An-Nasai, yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka kata, ya Abul Qasim, kami akan tanya kepada kamu tentang 5 perkara. Jikalau engkau menceritakan kepada kami perkara itu, kami akan percaya bahawa engkau seorang Nabi, dan kami akan mengikuti engkau untuk memeluk Islam. Ni cerita yang lebih kurang sama dengan cerita yang saya sebut tadi.
Yang mana bila Nabi jawab, benda yang Nabi jawab tu betul. Tapi kemudiannya apabila mereka mendengar di hujung jawapan Nabi itu, Nabi sayang dan kasih kepada Jibril alaihi salam, itu yang menyebabkan Yahudi tak boleh terima, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab mereka mengetahui bahawa yang akan menentang mereka adalah bantuan daripada Allah. Bermakna kita orang-orang Islam yang hari ini berhadapan dengan Yahudi Zionis ini, bila kita menentang mereka, maka Allah akan menurunkan bantuan kepada kita. Dan ini antara sebab utama kenapa Yahudi sangat membenci Jibril alaihi salam. Mereka sangat benci, mereka tak boleh terima. Dan mereka kata, kalaulah yang tolong Nabi ni Mikail, bukannya Jibril, kami akan masuk Islam. Sedangkan kalau mereka mengetahui bahawa Mikail juga membantu perang, membantu Nabi dalam peperangan, nescaya mereka juga tidak akan menerima jawapan daripada Nabi kalau Nabi sebut Mikail itu adalah kekasih Nabi di kalangan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa, tuan-tuan? Sebab dalam hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan tentang macam mana malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis Bukhari dan Muslim, dia kata, aku melihat ada dua orang lelaki yang pakai baju putih. Dia pakai baju putih, duduk sebelah kanan dan sebelah kiri Nabi. Duduk sebelah kanan dan kiri Nabi. Masa bila, tuan-tuan? Masa perang Uhud. Perang Uhud ni kita kalah, tuan-tuan. Kita orang Islam kalah. Tapi pusingan pertama tu kita menang. Kalau bukan sebab tentera Islam ingkar, tidak mendengar panduan daripada Nabi, turun daripada bukit, kita akan mempertahankan kemenangan itu. Tetapi kemenangan itu hancur apabila pusingan kedua Khalid Al-Walid menyerang balas sewaktu dia belum beriman kepada Allah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas kata, masa perang Uhud dia nampak ada dua orang lelaki pakai baju putih. Seorang duduk belah kanan Nabi, seorang duduk belah kiri Nabi. Dia kata, aku sama sekali tidak pernah melihat kedua orang itu. Sebelum ini pun aku tak pernah tengok, selepas itu pun aku tak pernah tengok. Itulah Jibril alaihi salam dan Mikail alaihi salam yang menolong Nabi dalam perang Uhud. Yang kata pusingan pertama hak menang tu, tuan-tuan sekalian, yang tolong Nabi siapa dia? Jibril dan Mikail. Inilah yang disebut oleh para ulama bahawa Yahudi ni, kalau kita sebut dekat dia yang Mikail pun tolong Nabi, nescaya dia tetap akan tolak Nabi. Pasal apa? Dia benci kepada kebenaran. Sebab apa dia benci kepada kebenaran? Kerana kebenaran tidak berpihak kepada dia. Kenapa kebenaran tidak berpihak kepada dia? Kerana Nabi yang dia tunggu-tunggu, yang dia harapkan di kalangan mereka, tiba-tiba Allah Ta'ala utuskan yang datang itu bukan di kalangan mereka, tapi di kalangan orang-orang Arab. Itu antara pantang orang Yahudi. Dia tak boleh terima, menyebabkan dia tolak apa sahaja yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal, tuan-tuan, saya bagi contoh mudah. Benda macam ni dia berlaku kepada kita. Dia berlaku pada kita. Cuba tuan-tuan tengok, ada orang kita yang mana dia apabila dia diuji oleh Allah Ta'ala, akhirnya dia ambil keputusan tak mau semayang, tak maulah dia datang masjid sebab dia kecewa sangat. Bagi dia Allah yang menyebabkan dia susah sekarang. Banyak kita tengok ada orang perempuan yang dulunya pakai tudung, pakai baju kurung elok, bila suami dia betray dia, suami dia curang dekat dia, dia rasa bahawa Allah tidak melihat amal soleh yang selama ni dia buat. Maka apa guna dia buat amal soleh? Dia rasa macam tu.
lalu dia tidak mau lagi taat kepada Allah, dia buka tudung, buka baju kurung, pakai seksi, pakai ketat. Pasal apa? Sebab dia rasa Allah tidak menerima, tidak melihat kepada amalan dia yang selama ini taat kepada Allah. Itu contoh perangai Yahudi yang ada pada kita. Kita mulai mempertikaikan Allah, menyalahkan Allah, blame Allah walaupun tidak keluar daripada mulut kita. Itu contoh orang yang kecewa, orang yang putus asa. Ini sifat Yahudi. Tuan-tuan sekalian, maka Yahudi ini mereka benci kepada Jibril alaihi salam, dan kalau mereka tahu Mikail alaihi salam menolong Nabi, mereka juga akan membenci Mikail alaihi salam. Dan orang-orang Yahudi, mereka ni cakap sahaja, padahal dah janji dengan Nabi, kalau jawapan itu betul maka mereka akan ikut Nabi. Tapi walaupun Nabi jawab dengan jawapan yang betul, tapi apabila melihat Nabi menjawab, kekasih dia adalah Jibril alaihi salam, walaupun dia tahu Nabi mempunyai tanda-tanda sebagai Nabi akhir zaman sebagaimana yang disebut dalam Taurat, mereka tetap menolak walaupun kebenaran itu ada depan mata. Yang ni tuan-tuan kena ingat. Duk heboh beberapa hari kebelakangan ni tentang satu pertubuhan yang namanya Liberal International. Liberal International. Pejabat dia di mana tuan-tuan? Tel Aviv. Pasal apa orang duk sibuk dengan pertubuhan Liberal International? Dia pertubuhan yang memperkenalkan, yang mempromosi liberalisme supaya kita ni liberal. Salahkah liberal ni tuan-tuan? Liberal ni kalau cara tu baik, tujuan dia baik, tidak ada masalah liberal. Yang salahnya liberal ini kalau dia mengajar kepada kita untuk kita bebaskan diri kita daripada ajaran agama, itu salah. Jadi apa salah dengan Liberal International? Saya nak bagi contoh supaya tuan-tuan nampak benda-benda macam. Tuan-tuan tengok human rights. Golongan Zionis ataupun Zionist movement sekian lama menggunakan human rights, hak asasi manusia. Sebab apa? Tuan-tuan tengok para pejuang hak asasi manusia ni kebanyakannya siapa dia? Kalau bukan gerakan-gerakan yang di belakang tu ada Yahudi. Kenapa? Antara puncanya ialah kerana dahulu di Eropah Tengah dan Eropah Timur mereka mengalami Holocaust. Apa dia Holocaust? Yahudi diburu, Yahudi diseksa, Yahudi dibunuh, dilakukan diskriminasi demi diskriminasi oleh Nazi Jerman. Eropah mengejar dan membunuh Yahudi. Yang menyelamatkan Yahudi adalah orang-orang Islam. Kerajaan yang menyelamatkan Yahudi di Eropah adalah kerajaan Islam, the Ottoman Empire. Lalu Yahudi dia fikir antara kempen yang perlu dibuat ialah kempen hak asasi manusia, human rights, equality, no discrimination. Kalau solely based on genders, apa ni, jantina, warna kulit, bangsa, tak boleh ada diskriminasi semata-mata kerana itu. Itu kempen mereka. Tapi bila mereka dapat Israel, mereka menjajah tanah Palestin, mereka namakan Israel, tuan-tuan tengok dia buat apa? Mana dia equality? Mana dia hak asasi manusia? Kerana itu bila datangnya peperangan antara orang Islam dengan Yahudi, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan menurunkan malaikat-malaikat Allah Ta'ala untuk menentang orang-orang Yahudi ini. Bila mereka menegakkan negara Israel, mereka melakukan kekejaman yang lebih dahsyat daripada apa yang mereka alami di Eropah.
Dan apa yang mereka lakukan itu, mereka lakukan terhadap orang Islam yang sebelum ini di Eropah, yang bertanggungjawab menyelamatkan generasi mereka untuk kekal atas muka bumi ini dengan izin Allah. Sama dengan Liberal International. Liberal International, tuan-tuan baca dia punya website, dia kata apa? Dia menentang dictatorship, menentang segala bentuk kezaliman, diskriminasi, memperjuangkan hak asasi manusia. Itu Liberal International. Tapi apa yang berlaku di Palestin? Ini orang kata cakap tidak serupa bikin. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata apa yang tidak kamu ucapkan, apa yang tidak kamu lakukan? Amat besar kemurkaan Allah kamu bercakap apa yang tidak kamu kerjakan. Allah Ta'ala sangat murka kalau kita bercakap, kita ucap, kita berkata-kata benda yang kita tak buat pun. Ini Yahudi buat. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, sidang hadirin mukminin. Saya bagi contoh yang kata gerakan hak asasi manusia. Kononnya nak pastikan semua orang ni hak asasi dia dilindungi, dijaga dan sebagainya. Tapi realitinya tuan-tuan, musuh ni dia hanya guna hak asasi manusia bila menguntungkan mereka. Tapi bila mereka nak lakukan kezaliman kepada orang lain, bila dia nak lakukan kezaliman kepada orang Islam dan sebagainya, maka hak asasi manusia itu dibuang. Contoh paling dekat, negara jiran kita, Thailand. Tahun 2004, 12 Mac tahun 2004, satu lawyer Muslim, peguam yang beragama Islam, nama dia Somchai Nilapaijit. Tuan-tuan ada masa balik rumah nanti, tuan-tuan Google tengok cerita tentang Somchai Nilapaijit. Somchai ni tuan-tuan, he's a Thai Muslim lawyer, satu orang lawyer yang beragama Islam, dan dia juga adalah human rights activist, seorang aktivis hak asasi manusia. Apa yang berlaku? Dia hilang tiba-tiba. Bila? Tahun 2004. Sampai sekarang tahun 2023, dah dekat 20 tahun, dah 19 tahun dah tak jumpa-jumpa. Hidup ke, mati ke? Kalau mati, mana mayat dia? Tak tahu. Dah dekat 20 tahun. Punca dia apa tuan-tuan? Punca dia kerana peristiwa tak baik. Peristiwa tak baik, yang mana orang-orang Islam, pelajar pondok, tok guru, apa semua orang Islam di selatan Thailand buat demonstrasi. Saya ringkaskan cerita. Maka tentera-tentera Thailand ini tuan-tuan, dia datang, dia redakan keadaan itu, maka dia tahan ramai ratusan yang penunjuk perasaan di selatan Thailand ni, muat dalam trak-trak tentera. Dia muat tuan-tuan, dia ikat kat belakang, bertindih macam sardin dalam trak tu.
bertindih. Maka yang kat bawah ni tuan-tuan tak boleh bernafas, lemas. Maka ramai di kalangan tahanan ini yang meninggal dunia dalam terak tentera. Meninggal dunia dalam terak tentera. Maka yang bawa kes ni saman kerajaan Thailand, termasuk pihak polis Thailand, ialah aktivis hak asasi manusia, termasuk Somchai Nilapayijit. Dia yang bawa. Dan dalam perbicaraan itu tuan-tuan, dia kemukakan banyak bukti yang menunjukkan penganiayaan demi penganiayaan yang dilakukan oleh pihak keselamatan Thailand terhadap tahanan-tahanan selatan Thailand ni, yang mana tak ikut SOP, hak asasi manusia tidak dijaga dan sebagainya, yang menyebabkan ramai orang mati teraniaya sebab lemas, kena tindih, bertindan-tindan. Apa yang berlaku tuan-tuan? Habis kes di mahkamah, di bandar Bangkok, satu kereta yang dipercayai kereta polis Thailand, dia langgar kereta Somchai dari belakang. Somchai keluar daripada kereta dia nak tengok kemalangan tersebut. Maka polis, ada 4 orang ni, tahan dia, masukkan dalam kereta, dan sejak itu dia hilang. Sejak itu dia hilang. Dan ada saksi orang awam di Bangkok yang nampak aksiden itu, dan dia cerita bagaimana polis Thailand yang menahan Somchai tadi. Apa yang berlaku tuan-tuan? Undang-undang Thailand, kalau kita kata orang tu bunuh, dia kena bawa bukti ada mayat. Kalau tidak ada mayat, maka orang tu tidak boleh dikatakan bersalah kerana membunuh. Kita di Malaysia lain. Kita di Malaysia, walaupun tidak ada mayat, kita boleh convict, boleh sabitkan pertuduhan membunuh walaupun tak jumpa mayat. Contoh, kes Datuk Susilawati, kan? Tuan-tuan ingat? Kes Datuk Susilawati. Jumpa tak mayat dia? Tak jumpa. Mayat dia, mayat driver dia, mayat pegawai bank, mayat lawyer dia, 4 orang ni tak jumpa tuan-tuan. Cuma adalah jumpa kesan-kesan tertentu yang bukan mayat. Tapi undang-undang kita di Malaysia, walaupun tak jumpa mayat, tertuduh dihukum gantung sampai mati. Di Thailand, mayat Somchai tidak dijumpai. Dan memang biasa, orang yang lantang bersuara dan sebagainya, dia hilang begitu sahaja. Mayat tidak dijumpai dan dia anggap mati, dibunuh. Tapi tidak tahu di mana kuburnya. Mana dia yang kata suara hak asasi manusia? Mana dia hak asasi manusia? Negara kita tuan-tuan, negara orang Islam, kita orang Melayu yang memerintah negara kita. Bila kita memerintah, senang je orang kata kita tidak ikut hak asasi manusia. Kita pun follow lah tuan-tuan segala hak asasi manusia, kerana kita orang Islam, kerana agama kita mengajar kepada kita menjaga hak asasi manusia. Islam memang agama yang mengajar kita lindungi orang yang teraniaya, jangan menzalimi manusia walaupun dia musuh kita sekalipun. Malah kalau berlaku peperangan antara kita dengan mereka, kita dilarang membunuh tok sami mereka, kita dilarang membunuh padri mereka, kita dilarang membunuh orang-orang bukan Islam yang sedang bersembahyang dalam rumah ibadat mereka. Itu ajaran agama kita. Tapi golongan Yahudi, golongan Zionis, golongan sekular ini tuan-tuan, kalau mereka berkuasa, apa yang mereka buat? Mereka akan lenyapkan negara kita. Itulah yang berlaku di Palestin. Itu yang berlaku di Palestin. Kerana itu serangan Hamas ataupun Al-Qassam tuan-tuan sekalian, kerana hendak menyedarkan dunia antarabangsa secara umumnya, khususnya kepada orang Islam, tentang bagaimana kejahatan Yahudi Zionis ini. Bila mereka memperkenalkan banyak perjanjian, Abraham Accords, memperkenalkan Deal of the Century dan sebagainya. Tuan-tuan boleh baca apa dia yang terkandung dalam Deal of the Century pada masa itu. Tuan-tuan boleh baca. Saya sebut secara ringkas. Dalam Deal of the Century, mereka kata hendak menyelesaikan konflik Israel dengan Palestin melalui two-state solution.
Two state solution maknanya Yahudi ada negara dia, nama dia Israel. Orang Islam ada negara dia, nama dia Palestin. Tapi yang kelakarnya Yahudi ni, kelakar dan jahatnya Yahudi ni tuan-tuan, apa yang mereka buat? Walaupun ada negara Israel, ada negara Palestin, dan Palestin boleh ada pelabuhan sendiri, tapi barang dagangan mesti mendapat izin daripada Israel. Tuh, yang kata deal of the century itu. Ini tidak adil kepada orang Islam di Palestin yang dijajah. Kita Malaysia tuan-tuan, kita ada pelabuhan Kelang, kita ada pelabuhan Pulau Pinang. Kerajaan kita yang memutuskan apa yang boleh diimport, apa yang boleh dieksport. Kerajaan kita yang memutuskan. Kerajaan kita tak perlu kepada keputusan daripada Thailand, daripada Indonesia, daripada Filipina, daripada Singapura, daripada China, Vietnam. Tak perlu. Sebab kita negara yang berdaulat. Kita negara yang merdeka. Kita nak import apa, nak ekspor apa, itu keputusan kerajaan kita. Tapi Yahudi kata, kita perkenalkan two state solution, tapi negara Palestin tidak berhak mengimport apa-apa barang, melainkan mendapat izin daripada pihak berkuasa Israel. Itu jahat. Itu yang kata Yahudi. Dan dia tahu dia salah. Dan dia tahu bahawa Jibril alaihissalam adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menghancurkan musuh Allah. Sebab itu mereka takut kepada Jibril. Dan mereka benci kepada Jibril alaihissalam. Dan kalau tuan-tuan baca kisah orang yang terlibat dalam perang dan sebagainya, tuan-tuan boleh dengar pengalaman-pengalaman mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yakin dan kita percaya, bila Allah membantu kita, bila Allah Ta'ala membantu kita, maka musuh Allah akan dapat dikalahkan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.